nak jadi hamba Allah yang bersyukur, yang paling utama, tingkatan syukur yang paling tinggi, yang paling sempurna. Yang paling sempurna, tingkatan syukur paling sempurna. Kalau tak sampai tahap ni, kita bukan hamba Allah yang bersyukur lagi. Iaitu mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Macam seolahnya kita nak faham, kalau anak ni anak yang berterima kasih lah pada ibu bapa ni, dia akan buat apa yang mak ayah dia suruh dan dia akan tinggalkan apa mak ayah dia larang. Itulah tanda anak yang sangat bersyukur pada ibu bapa. Anak yang sangat menghormati ibu bapa. Kalau betul kita menghormati Allah, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah yang banyak bagi nikmat, kita tak mampu untuk memuji zikir, nak bangun qiyamul lail, nak baca Quran banyak-banyak. Tapi sekurang-kurangnya, basicnya kita jadi hamba Allah, kita kena cek apa lagi larangan Allah yang kita masih buat, apa lagi perintah Allah yang belum kita buat. Cek, taat sajalah perintah Allah, rendahkanlah ego kita, kerana itulah tandanya kita hambanya yang bersyukur, insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak baca ni, kitab kita ni pada muka surat 19, hadis yang keempat. Okey. Bersedia semua? Ada kitab semua? Muka surat 19, hadis yang keempat. Tajuk dia, merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka. Merompak ataupun mengambil hak orang lah ni. Mengambil hak ataupun merampas. Saya pernah baca tajuk ni kan, satu tempat, kata Ustazah, kalau rampas suami orang macam mana? Ada ke istilah rampas suami orang ni? Tak ada, betul tak ada? Oh, sebab dah jodoh. Bagusnya orang KKA ni kan. Subhanallah. Kita tak ada masalah, kita boleh terima. Maksudnya bukan boleh terima, ya. Okey. Silakanlah kepada orang lelaki kan untuk berpoligami dengan syarat. Syarat apa? Mesti berlaku adil, lagi mampu, lagi bukan suami kita. Okey. Bukan, memang dalam syarak, maksudnya dalam enakmen syariah memang ada. Saya tak tahu sampai sekarang sebenarnya dah siap belum. Masa saya di Punding Cara dulu, boleh disabitkan, boleh buat aduan. Maksudnya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga, boleh buat aduan di mahkamah. Maksudnya mengadu, buat aduan, perbicaraan pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga. Kalau dia ikut prosedur ataupun kaedah Islam yang betul untuk berpoligami dan sebagainya, itu tak termasuk dalam tu lah. Itu tak termasuk, itu permohonan poligami lah. Ini betul-betul ada pihak ketiga yang memang bukan dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul, bukan dengan niat yang betul, bukan dengan disebabkan syarak. Tapi pihak ketiga ini mengganggu keharmonian sebuah rumah tangga, maka boleh dibuat aduan. Jadi sebab apa? Ini antara punca tertinggi hari ini. Masalah gangguan, masalah rumah tangga, punca perceraian. Wujudnya golongan yang tak bertanggungjawab untuk mengganggu kestabilan sesebuah ekonomi, kestabilan rumah tangga. Masya Allah. Okey, baiklah. Kita tengok tajuk ni, merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk ke dalam neraka. Saya baca seseorangnya sebab hadis ni panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyamini faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min araq. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmu Khaybar aqbal nafaru min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Rawahu Muslim.
Yang bermaksud, subhanallah. Boleh tak ni para jemaah sekalian? Boleh ya? Tajuk kita ni bab mengambil hak orang ataupun merampas sebilah, tajuk dia letak sebilah kayu siwak. Kita pula tak guna kayu siwak kan? Lepas tu kita rasa tak ada kaitan ni. Saya tak ada ni kayu siwak ni. Tapi sebenarnya tajuk ni dibuat khusus. Ia berkaitan umum, apa-apa hak. Okey, kita tengok maksud. Daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya, maksudnya ambil secara paksa ataupun merompak, ambil tanpa izin, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sedikit ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak, iaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Kita tengok hadis yang kedua. Sebelum tu kita kupas sikit lah. Kalau kayu arak ni, kayu yang dibuat untuk bersiwak, bersugi kan? Kalau di negara-negara Arab ni, kayu ni sangat murah. Bahkan kalau ditanam di sekitar rumah, tak ada nilai apa pun lah. Tapi kalaulah lalu nampak ada kayu siwak tu kan, lepas tu kita pun repih, kita ambil. Dan kalau ikut fikiran logik kita, kalau kita tanya tuan tu akan bagi tak? Bagi. Apalah sangat, ambil lah. Tapi sekiranya ambil tanpa hak, tanpa kebenaran, Masya Allah, itu pun boleh menyebabkan masuknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah. Contoh, kita bekerja sekarang. Sebab itu tamsilan saja. Contoh sahaja. Bagaimana kalau kita ambil hak orang ataupun hak siapa-siapalah, apa-apa yang bukan hak kita, bukan milik kita, tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Bila ditanya, ya Rasulullah, kalau sikit sangat ambil, akan dikira juga ke? Sikit pun dihisap juga ke? Sikit pun jadi dimasukkan dalam neraka ke? Rasul kata apa? Rasul bagi perumpamaan yang sangat rendah, walaupun sekadar kayu siwak. Okey, kita bekerja kat pejabat kan, ada tak kita guna A4 paper? Ada tak kita guna elektrik untuk charge telefon? Sudah kan? Ada tak kita guna internet tu, komputer tu, buka Lazada? Ada, semua ada ni. Buka Shopee ataupun apa-apalah, terbuka kan, tak sengaja. Ada tak waktu kerja, waktu pejabat dengan harta kerajaan semua ni kita gunakan, maksudnya dalam waktu kerja apa, kita borak? Memang ada lah, nama pun manusia, kita bukan robot, betul kan? Ada tak terlebih makan, terlebih waktu makan sejam, padahal boleh selesai 15 minit, tapi campur borak, campur itu, campur tanya resepi lah, campur gini gitu, sejam makan saja. Masya Allah, ada kan? Lepas tu start kerja dah 20 minit, lepas tu makan lagi. Aduh lah, Masya Allah. Lepas tu bila buat kerja tekun, orang kata, rajinnya, oi semangatnya, dah due date dah, barulah betul-betul fokus. Contohlah kan, Allahu Akbar. Agak-agak boleh tak kalau kita nak samakan dengan kayu siwak tu? Boleh sangat kan? Tapi boleh gelak-gelak lagi kita kan? Saya kerja dulu pun samalah. Memang itu antara ujian. Itu di antara ujian, cabaran kita ni. Sebab apa? Semuanya ada depan kita ni. Nak tumpang print slip, nak tumpang print IC. Kita dalam proses buat pinjaman, ada benda-benda nak photostat lah, itulah, inilah. Allahu Akbar. Itu hak kita ke tak? Bukan hak kita. Subhanallah, memang bukan hak kita. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kalau hadis Nabi ni, Nabi sebut, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya mengambil secara paksa ataupun merompak, maka Allah telah wajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi di antara yang diberi jalan keluar kan, bila kita dah buat, bila kita dah dengar, bila kita dah diperingatkan, kurangkanlah melakukannya.
jauhilah daripada melakukannya. Dan memang kita ada hak untuk rehat. Mana boleh kerja direct 4 jam tanpa henti? Ya. Kalau kita rehat hanya mengikut kadar, ia tidaklah dikatakan satu benda yang haram dan sebagainya. Tapi kalau kita terlebih daripada kadar yang kita perlukan rehat tu, ataupun kita menggunakan keperluan tu, okey, jadi macam mana kita nak cover ni? Pertama, sekali-sekala kalau kita rasa kita banyak guna kertas, sekali-sekala kita gantikan A4, betul kan? Kita rasa banyak kita guna printer, ink dah habis, sekali-sekala kita beli ink dan kita top up. Tak perlu nak minta selalu, kita rasa kita ada guna, ya Allah, ink, maksudnya Allah faham, kita ambil, kita tukar ink dengan yang kita beli. Kemudian kita rasa banyak masa kita pula, ya Allah, ramai orang kerja makan gaji yang tanya, saya sendiri pun dulu selalu rasa macam tu. Rasa macam ada satu hari, ya Allah, hari ni buat kerja sikit je, banyak borak, banyak makan. Lepas tu dia akan bagi kesan hati kita ni, ketenangan hati kita ni, kenikmatan dalam ibadah, dia akan bagi kesan rasa tak berkat rezeki tu. Dapat ujung bulan rasa tak berkat. Jadi apa yang mampu kita buat sekali-sekala, sebab masa yang kita ambil untuk hal peribadi yang sebenarnya boleh ditangguhkan pada waktu lain. Tapi saja je nak settle masa waktu kerja, sebab tak nak ambil waktu peribadi. Duk minta izin juga keluar, sedangkan dia boleh tangguhkan untuk waktu petang ataupun boleh tangguhkan untuk hujung minggu. Tapi sebab nak jimatkan masa ni, sebab tak nak melibatkan waktu peribadi, sayang waktu peribadi ni. Apa yang patut kita buat? Mungkin sekali-sekala bila kita diminta tuntutan kerja di hujung minggu contohnya, sepatut kita boleh claim, kita tak claim, ya Allah, waktu kerja ni, yang tambahan ni sebagai ganti waktu-waktu aku yang aku ambil pada waktu kerja. Sama juga, kadang kita rasa tak berkat rezeki kita dan sebagainya, waktunya kita boleh claim contohnya, lepas tu kita tak claim sekali-sekala, ya Allah, mudah-mudahan ini boleh cover lah apa-apa yang aku ambil hak daripada apa-apa yang bukan berhak, bukan milikku, ya Allah. Jadi pandai-pandai kita cover macam tu. Contoh, kadang-kadang kita bawa balik kerja kat rumah, kita pun charge lah laptop buat kerja kat rumah kan. Kira gantilah tu elektrik kat rumah tu, yang elektrik yang kita guna duduk charge. Dah habis charge telefon, charge power bank pula bagi penuh. Sedangkan itu adalah elektrik dan sebagainya bukan hak milik kita, bukan kita yang bayar dan sebagainya. Masya Allah.